Pergi mana makan ke? Saya pun tak makan lagi ni ha. Kelas dari tadi lagi ni ha. Okey. Korang sebelum ni kelas apa? Dah berapa kelas dah? Dah jam dah tak? Okey, hari ni kita masuk bab baru tau. Hari ni kita masuk bab 2. Jadi, kita ada 2 lagi bab untuk habiskan silibus Form 4, Form 5. Hari ni kita habiskan dulu satu bab, bab 2 yang kita namakan dia sebagai organic compound, organic chemistry. Ini kalau dekat you nanti kamu akan belajar benda ni dalam organic chemistry. Okey, yang mana kita kenali dia sebagai carbon compound. Okey, carbon compound. Banyak ni banyak benda yang perlu kamu tahu dalam bab ni. Tapi benda tu agak sama. Dia jadi susah kalau kamu tak faham dan dia jadi senang dan sangat seronok kalau kamu dah faham, dah boleh tunjukkan dia punya tindak balas tu, buat formula tindak balas dia tu, kamu boleh tunjukkan, kamu akan kamu akan rasa seronok. Okay, jadi dalam kelas kita hari ni berkenaan dengan carbon compound. Okay, carbon compound ni maksudnya kita nak bercerita berkenaan dengan compound, which is sebatian, betul tak? Sebatian. Yang mana sebatian itu dia mesti ada unsur karbon. Jadi kita namakan dia sebagai carbon compound. Siapa-siapa sahaja sebatian yang ada unsur karbon, kita kenali dia sebagai carbon compound. Manakala carbon compound pula boleh dibahagikan kepada 2, which is organic carbon compound dan juga inorganic carbon compound. Okay? Jadi yang dalam kelas kita hari ini, kita akan belajar berkenaan dengan organic carbon compound. Kat mana? Isya letak kat mana? Okay? Jadi kalau kamu tengok ni, ini benda baru untuk korang, carbon compound. Okay, apa contoh-contoh carbon compound yang perlu kamu belajar? Kita ada alkohol, kita ada alkene, alkyne, carboxylic acid, ester. Lepas tu kita nak kena ini semua ni kita panggil dia sebagai hydrocarbon compound. Ini istilah-istilah penting yang perlu kamu tahu di dalam bab 2. Jadi kita tengok dulu apa keseluruhan yang kamu akan belajar dalam bab 2. Okey, mula-mula sekali kita nak tengok type of carbon compound. Lepas tu homologous series. Dalam homologous series inilah yang ada alkene, alkyne. Lepas tu carboxylic acid, alkohol, ester. Mereka berada dalam homologous series. Okey, lepas tu kita akan tengoklah dia punya chemical properties and interventional of compound between homologous series. Kita akan tengok dia punya chemical properties of homologous series ni. Lepas tu kita tengoklah macam mana dia boleh ditukar daripada satu compound, lepas tu dia membentuk compound yang lain, dan lepas tu kamu nak kena belajar isomer. Lepas tu kita kena pandai bagi nama kepada carbon compound yang kita dapat tu. Okey? Jadi kita pergi satu persatu. Ini adalah sekadar pengetahuan untuk korang berkenaan dengan air tuak. Air tuak ni memang sangat famous
memang sangat famous di Sabah Sarawak sana. Di bahagian Sabah Sarawak sana memang sangat famous air tuak ni. Yang mana air tuak ni mereka akan gunakan air tuak ni dia bagi kepada dia bagi kepada orang yang berkunjung ke rumah dia macam tanda selamat datang macam tu lah. Lepas tu dia akan gunakan air tuak ni juga kalau terdapatnya pesta. Jadi sebenarnya dalam air tuak ni kamu tengok dia ada unsur karbon. Tengok ada karbon, ada karbon, ada karbon. Air tuak adalah salah satu contoh karbon compound. Sebab apa? Etanol. Dalam air tuak tu ada etanol. Etanol ni sebenarnya dia dalam kumpulan alkohol. Nanti kita akan bincang lah. Kita akan bincang lagi macam mana cara nak buat ni. Kalau kita dekat sekolah, memang kita boleh buat fermentation ni. Proses nak buat air tuak ni kita boleh buat di dalam makmal sepatutnya. Okay, so kita pergi yang pertama untuk kelas kita hari ini, type of carbon compound. Okay, type of carbon compound saya cakap kat korang tadi, carbon compound ada sebelum tu kita tengok apa dulu learning standard yang perlu kamu tahu dalam kelas saya hari ini. Understand carbon compound, explain source of hydrocarbon. Dua benda ni je dalam kelas saya hari ini. Saya tak nak lagi ngajar alkane, alkyne, alkane. Saya tak nak lagi hari ini. Hari ini kita baru berjinak-jinak, baru berkenalan sahaja dengan carbon compound. Okay. Jadi understand carbon compound, kita understand dulu apa itu sebenarnya carbon compound. Okay, carbon transfer from the atmosphere to living organism on Earth and back to the atmosphere. Based on figure 2.1, can you explain what process has taken? Apa proses yang berlaku ni? Cuba you tengok. Cuba kamu tengok. Cikgu, admin nak join. Admin nak join. Okay. Siapa yang boleh terangkan pada saya ni? Ini ni sains biasa. Masa form 1, form 2 kamu dah belajar ni benda ni. Apa benda ni? Kita panggil sebagai carbon circle. Betul tak? Kan? Maksudnya karbon ni memang sangat banyak di kita punya atmosfera. Bukan sangat banyak lah dan dia juga tak akan hilang lah sebab dia dalam keadaan yang circle. Dia tak akan habis. Karbon ni tak akan habis. Yang mana kamu tengok kilang, kereta, apa semua, dia akan produce carbon dioxide bila berlakunya pembakaran. Betul tak? Kan? Pembakaran akan release carbon dioxide to the atmosphere. Sama juga dengan kita punya lembu ke, semualah benda hidup, right? Yang bernafas, yang berrespirasi, dia mesti release carbon dioxide to the atmosphere, right? Jadi carbon dioxide yang release ini, carbon dioxide yang dirilis ini akan diabsorb, akan diambil oleh green plant, oleh tumbuhan hijau to what? Untuk menjalankan proses photosynthesis, right? So daripada karbon yang dia serap ini dengan bantuan cahaya matahari, dengan bantuan klorofil, kloroplas yang ada dalam ni, yang ada air, akar serap air, akar serap mineral, okey, maka pokok pun menjalankan proses fotosintesis yang mana pokok ini dia create makanan dia sendiri, right? Dia tukarkan carbon dioxide ini kepada makanan dia. Okey, kepada makanan dia yang disimpan dalam bentuk starch. Yang disimpan dalam bentuk starch. Betul tak? Fotosintesis ni dia macam satu proses polymerization. Dia macam satu proses polymerization yang mana carbon dioxide yang banyak tadi dia akan ambil gabung. Jadilah satu bentuk makanan yang boleh memberikan tenaga kepada plant itu.
kan, yang boleh memberi tenaga kepada tumbuhan itu, yang mana makanan itu disimpan dalam bentuk yang kita kenali dia sebagai starch. Yang kita kenali dia sebagai kanji. Yang mana bila lembu ni makan makanan tumbuhan hijau ni, kanji tadi dah transfer kepada lembu ni, betul tak? Jadi lembu pun mendapat tenaga sebab dalam starch tu function dia adalah bagi tenaga kepada kita, give us energy. Okay, itu yang kamu dah belajar masa form 2 kan, rantai makanan, betul tak? Rantai makanan, siratan makanan, yang mana the energy from the sun is transferred to the plant, then apabila bila haiwan primary datang makan, haiwan tu dapat tenaga, lepas tu secondary makan yang primary punya, lepas tu yang secondary pun dapat tenaga kan, betul tak? Tenaga tu dipindah-pindahkan daripada satu organism kepada satu organism yang lain. Okey. Jadi ini asal usulnya karbon lah. Ini asal usulnya karbon. Jadi what are carbon compound? Okay, carbon compound saya kata dah kat kamu, carbon compound kita boleh bahagikan dia kepada dua, which is organic compound dan juga inorganic compound. Organic, you kena ingat, kalau organic maksudnya dia mesti datang daripada living thing. Itu yang kita katakan sebagai organic. Manakala kalau inorganic dia mesti datang from the non-living material. Dia mesti datang daripada non-living material. Contohnya apa? Contohnya carbon dioxide. Lepas tu carbonate compound ni yang datang daripada yang ada dalam batu tu. Yang ada dalam batu tu dia bukan organik. Ni cyanide compound ni, belian apa semua tu, itu adalah inorganic compound. Maksudnya ada karbon dalam tu, tapi karbon itu dia bukan berasal daripada benda hidup. Tapi kalaulah organic compound, dia mesti datang daripada benda hidup yang mana dia mesti contain carbon, yang carbon ni dia akan bond covalently. Maksudnya dia akan, ikatan dia tu adalah ikatan covalent, bukan ikatan ionik ya. Dia ikatan covalent dengan ada elemen. Contohnya hidrogen ke, dia bersambung dengan nitrogen ke, dia bersambung dengan sulfur ke, dia bersambung dengan phosphorus ke, itu dan dia berasal daripada living thing. Itu kita kenali dia sebagai carbon compound yang mana dia adalah organik. Tapi dalam kehidupan kita seharian, kalau benda hidup, yang kita cerita ni semua benda hidup. Yang tadi organik dengan inorganik tu antara benda hidup dengan benda bukan hidup. Ni antara benda hidup pula dalam kehidupan kita seharian ni dia lain sikit. Ini yang kalau kita dalam kehidupan seharian kita, kalau kita kata organik ni dia bukannya, memanglah kalau tumbuhan, haiwan itu memang semua organik, tahu tak? Tapi kalau yang jenis haiwan dan tumbuhan organik ni, maksudnya kalau tumbuhan dia tak pakai baja, dia tak pakai chemical baja yang dibuat daripada chemical, maksudnya synthetic chemical, baja yang dicipta di dalam makmal dan diberi kepada tumbuhan tu. Maksudnya kalau kita buat macam tu, tumbuhan tu tak organik lagi. Tumbuhan tu dah bercampur dengan baja yang sintetik, jadi tumbuhan tu kita tak panggil tumbuhan tu tumbuhan organik. Itu bahasa pasar yang selalu kita guna dalam kehidupan kita seharian lah. Macam kalau ayam tu, kalau kita bagi dedak yang kalau kita cucuk hormon ke kat dia, suruh dia cepat besar, itu bukan lagi organik namanya. Okay, ingat lagi tak covalent bond yang masa form 4? Yang masa form 4 dulu kita dah belajar, kita ada single bond, kita ada double bond. Ini kalau kita buat illustration lah,
macam mana compound itu terbentuk. Inilah macam inilah contoh-contohnya compound, carbon compound yang ada. Okay. Seterusnya, kamu kena faham istilah hydrocarbon and non-hydrocarbon. Okay. Tadi kamu dah faham berkenaan dengan organik dengan inorganic. Organic maksudnya carbon compound tu from the living thing. Inorganic carbon compound itu from the non-living materials. Okay, habis dah kat situ. Yang sekarang ni kita masuk satu lagi benda yang baru yang perlu kamu tahu berkenaan dengan hydrocarbon and non-hydrocarbon. Hydrocarbon. Kamu tengok. Hydrocarbon. Maksudnya compound itu hanyalah mengandungi hidrogen dan juga karbon sahaja. Itu yang dikatakan sebagai hydrocarbon. Hydrocarbon. Maksudnya dia hanya ada hidrogen dan juga karbon. Kalau dia kata non-hydrocarbon, maksudnya compound itu mengandungi compound hidrogen, compound karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, phosphorus. Maksudnya dia bukannya, compound tu bukannya mengandungi karbon dan hidrogen sahaja, tapi mungkin dia ada oksigen, sulfur, phosphorus dan sebagainya. Itu yang dikatakan sebagai hydrocarbon dan juga non-hydrocarbon. Ini penting juga ya, ini penting. Kamu kena tahu. Hydrocarbon maksudnya compound contain only hydrogen and carbon. Organic compound containing carbon and hydrogen and other elements such as oxygen, nitrogen, phosphorus and halogen. Halogen yang lah. Okay. Contohnya, kalau protein kan, kalau protein dia mesti ada nitrogen, betul tak? Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Jadi protein adalah bukan protein ini kita kenali dia sebagai non-hydrocarbon. Okey, kalau petrol dia hanya ada karbon dengan hidrogen. Jadi kita panggil dia sebagai hydrocarbon. Kalau starch dia ada karbon, dia ada oksigen. Sebab dia ada oksigen. Jadi dia non-hydrocarbon. Okey, kalau fat dia ada oksigen juga fat. Jadi dia non-hydrocarbon. Kalau natural gas, dia hanya ada gas, dia hanya ada karbon dengan hidrogen. Maka kita kenali dia sebagai hydrocarbon. Kalau alkohol dia ada oksigen, maka dia adalah non-hydrocarbon. Saya harap kamu boleh bezakan hydrocarbon dengan non-hydrocarbon. Okey, benda yang ketiga, istilah yang ketiga kamu perlu tahu dalam bab ni. Banyak ya istilah-istilah yang perlu kamu tahu. Okey, tadi organic, inorganic. Lepas tu hydrocarbon, non-hydrocarbon. Sekarang ni saturated and non-unsaturated pula. Okey, saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Apa itu yang dikatakan sebagai saturated hydrocarbon dan apa itu yang dikatakan sebagai unsaturated hydrocarbon? Okey, saturated, pekat, saturate dah dia. Okey, maksudnya dia hanya mengandungi only single bond between carbon atom and between carbon atom. Okey, carbon tu kan dia ingat lagi tak dulu masa kita belajar form 4 dulu, yang mana kita buat carbon, kalau pernah tak ingat lagi tak yang kita lukis macam ni, lepas tu yang kat sini hidrogen, kat sini hidrogen, kat sini hidrogen, kat sini hidrogen. Maksudnya dia adalah C ada berapa? C ada 2.
H ada berapa kat situ? H ada 1, 2, 3, 4. H ada 4. Kan? C2H, H4. Maksudnya kat sini dia ada 2. Maksudnya kat sini dia ada double bond. Ingat tak lagi? Maksudnya kalau kita buat dalam bentuk skeleton macam ni, dia jadi C double bond C. Lepas tu dia punya ni H. Ini kamu kena ingat balik bab 5 covalent bond. Berkenaan dengan covalent bond bab 5 masa kamu tingkatan 4. Masa kamu tingkatan 4. Ini maksudnya ada double bond. Ini double bond ni maksudnya dia adalah unsaturated. Kalau dia concentrated, dia mesti C dengan C ni dia hanya ada single bond je. Bersambung lagi tapi dia hanya ada single bond. Tak ada yang double bond. Kalaulah dan dia mesti hydrocarbon tau. Maksudnya C ni dia mesti hanyalah bersambung dengan H sahaja. Tak boleh nak bersambung dengan benda lain dah. Itu kita panggil dia sebagai saturated hydrocarbon. Maksudnya compound tu dia bergabung hanyalah C dengan H dan dia tak ada double bond. Itu kita panggil saturated hydrocarbon. Manakala unsaturated hydrocarbon adalah yang mana hydrocarbon tadi ada at least one double bond ataupun triple bond between carbon atom. Itu kita panggil sebagai unsaturated. Okey, benda yang ketiga yang perlu istilah yang ketiga yang perlu kamu tahu. Tengok ni, antara C dengan C semua single bond. Jadi dia adalah saturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon ni tengok ada double bond. Sini ada triple bond. Maksudnya dimer ni adalah unsaturated hydrocarbon. Okey, boleh? Okey, boleh? Boleh, cikgu. Okey, tengok aktiviti ni. Jom kita jawab sama-sama sebelum kita teruskan kepada ni. Kita jawab sama-sama. Carry out the activity in pair. Classify the following substance into organic or inorganic compound. Okey, propano. Is it organic? Propano. Adakah dia organic? Inorganic. Okey, propanol adalah organik sebab propanol kamu tengok ada OL. OL ni dia adalah datang daripada alkohol. Dia berada dalam kumpulan alkohol. Alkohol ini dia terhasil daripada satu proses yang kita panggil sebagai fermentation. Penapaian organic food such as beras, kalau ni anggur kan, buah-buahan tu kita fermentationkan dia, so dia pun akan jadi alkohol. Maksudnya dia berasal daripada benda hidup lah, betul tak? Nasi, anggur itu semua adalah daripada living thing, betul? Jadi alkohol ni adalah ini adalah organik. Okey, jawapan dia organik. Okey, lead to carbonate. Okey, kalau lead to carbonate, organik ke inorganic? Dia adalah inorganic. Betul tak? Lead to carbonate ni dia datang lead to metal kan? Okey, ethanoic acid. Ethanoic. Ini kalau ethanoic ni dia berasal daripada alkohol juga. Etanol. Dia berasal daripada etanol yang mana alkohol tadi dia bertindak balas dengan oksigen. Maka dia pun menjadilah asid. Bila dia menjadi asid, dia nama dia ethanoic
acid. Nama dia ethanoic acid yang mana kita kelaskan dia juga sebagai organik. Kalau carbon dioxide, dia adalah inorganic, dan manakala glukos adalah organik. Sebab apa? Glukos tu, gula tu dia datang daripada tumbuhan. Betul tak? Okay. Lepas tu state the term for each of the following statement. Compound containing the carbon element. Okay, compound containing the carbon element kita panggil apa? Kita panggil apa nama dia? Nama dia adalah carbon compound. Betul? Okay, carbon compound. Hydrocarbon processing only single bond. Okay, apa nama dia? Siapa saya nak panggil siapa Hydrocarbon processing only single bond. Processing only single bond. Apa nama dia? Apa istilah dia? Apa Ruben? Saturated hydrocarbon. Yes, saturated hydrocarbon. Organic compound contain only carbon and hydrogen. Afrina. See, Afrina, organic compound containing only carbon and hydrogen. Apa istilah yang kita panggil dia? Hydrocarbon. Yes, good. Hydrocarbon. Carbon compound, carbon apa saja ni? Carbon compound derived from living thing. Yang berasal daripada living thing. Bertanya? Carbon compound derived from living thing. Apa istilah kita panggil? Bertanya? Bertanya. Okay, Gode. D. Carbon compound derived from living thing. Organic compound. Yes, organic compound. Hydrocarbon processing double or triple bond between carbon atom. Apa kita panggil Daniel? Unsaturated hydrocarbon. Yes, unsaturated hydrocarbon. Okay, unsaturated hydrocarbon. Jadi saya harap kamu boleh faham istilah-istilah ni yang mana kita akan banyak guna dia dalam subtopik yang seterusnya. Okey, satu lagi dalam kelas saya sebelum kita habiskan, kita nak tengok source of hydrocarbon. Datang dari mana hydrocarbon ni cikgu? Datang dari mana ni cikgu? Sebab apa? Sebab apa kamu perlu tahu benda ni? Sebab benda ni lah yang banyak memberi kegunaan kepada kehidupan kita seharian. Kamu senang-senang je guna. Kamu tak tahu pun mana source dia. Jadi saya harap bila kamu dah belajar dalam kelas saya hari ni, kamu dah tahu. Sebenarnya perfume ni datang daripada petroleum kan. Sebenarnya gincu yang saya duk pakai ni datang daripada petroleum. Sebenarnya eyeshadow kan. Barulah kamu tahu yang bahawanya kebanyakan benda dalam yang kita duk guna, Tupperware apa semua yang kita duk guna hari ini sebenarnya datang daripada petroleum. Jadi tak mustahil kalau orang yang kerja petroleum, kalau orang yang kerja offshore tu gaji dia sangat mahal. Betul tak? Gaji dia sangat mahal. Sebab apa? Sebab dia punya source tu boleh membuat pelbagai jenis bahan yang mana bahan yang dia buat itu boleh digunakan oleh semua manusia untuk menjalankan untuk aktiviti harian, untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Sebab tu kalau you bijak chemistry, you boleh kerja dekat pelantar minyak juga kan. You boleh kerja dekat pelantar minyak. Itu adalah salah satu cabang kerjaya untuk pelajar yang belajar chemistry. Okay. You bayangkan yang offshore, yang bahagian yang paling bodoh sekali pun gaji dia boleh simpan dalam gaji dia pun boleh simpan dalam 3,000 macam tu. Technician gaji pun boleh berpuluh-puluh ribu.
Kamu cuba bayangkan, kamu pelajar pure science, lepas tu kamu sambung lagi pelajaran, ambil degree jadi engineer. Lepas tu pergi kerja dekat kapal petroleum, pergi kerja dengan Petronas ke, pergi kerja dengan Shell ke, whatever lah. Bayangkan betapa lumayannya gaji kamu, kan? Maksudnya yang kamu dah pening-pening belajar sekarang ni, mana tahu satu hari nanti 10 tahun akan datang, dia akan membuahkan hasil kepada you all. Siapa nak kaya, dengar betul-betul. Okay? Dalam hidup ni kita nak kaya dunia akhirat, kan? Okay? Jadi tengok ya. Ini the main source of hydrocarbon is petroleum or crude oil, minyak mentah, kan? Petroleum, kamu ingat lagi tak masa kamu form 3, kan? Petroleum ni berasal daripada siapa? Berasal daripada plant and animal, right? Petroleum ni dia berasal daripada plant and animal yang mana mereka sudah mati berjuta-juta milion tahun yang dulu, yang mana dia terenak di bawah laut. Kan betul tak? Petroleum ni ni dalam laut, dinosaur, ikan paus, sama apa semua yang dah mati termenap dalam laut berjuta-juta tahun, maka petroleum terhasil. Jadi apa yang korang buat, kamu ambil salur paip kan, kamu ambil paip, kamu pun sedut, bawa naik ke darat. Betul tak? Kamu sedut petroleum ni daripada bawah laut ni, kamu sedut naik ke darat. Betul tak? Bila kamu dapat petroleum tu, nanti kita tengok apa yang kita akan buat lepas kita dapat petroleum tu. Okay? Petroleum is a mixture of simple or long chain hydrocarbon. Petroleum ni dia hanya mengandungi hidrogen dan karbon sahaja. Tapi dia punya ni memang long chain lah. Maksudnya memang banyak sampailah kita tak tahulah berapa dia punya long chainnya, panjangnya, dia punya compound tu, besarnya molekul itu, panjangnya. Okay, petroleum cannot be used before processing. Sebelum kita proses, dia tak boleh diguna. It needs to be refined into a constituent through a distillation process. Lepas kita sedut dia naik atas, kita mestilah distillate. Kita mestilah nak tapis. Kita mestilah maksudnya kita bagi dia neutral dulu. Distillate process. Yang mana ada 2 stage of oil refining, fractional distillation and cracking. 2 stage dia. Satu fractional distillation, satu lagi cracking. Fractional ni kita nak ubah nak bahagi-bahagikan petroleum itulah kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu. Okay, fractional distillation. Apa dia? The fraction of hydrocarbon in petroleum are separate at different temperature according to the size of the hydrocarbon. Kita tengok saiz yang mana lagi panjang tu, dia akan duduk dekat bawah. Cracking tu, long chain hydrocarbon are cracked into smaller molecule at a high temperature using a catalyst. So macam mana cara kita buat fractional distillation? Ni tengok gambar dia ni, bijak tak? Cuba kamu bayangkan, mana tahu satu hari nanti Ruben yang akan bekerja di dalam bangunan ini, kan? Daniel yang berada di sini, Akmel ada di sini, Anas ada di sini. Cuba kamu bayangkan, kan? Cuba kamu bayangkan betapa banyaknya gaji kamu. Betapa banyak je lah. Yang pening buat kerja tu jangan fikir. Yang pening buat kerja tu jangan fikir. Yang kamu fikir, betapa kayanya kamu, kan? Boleh kahwin siapa 4, boleh kahwin dengan Afina, boleh kahwin dengan Zato juga. Nak kahwin dengan Gode pun boleh juga, kan? 4 orang pun
rasanya demo tak bergaduh. Sebab apa? Sebab duit cukup. Kan? Ini tak, kerjanya tidak, nak kahwin sampai 4. Memanglah isteri-isteri tu bergaduh kan, betul? Kalau bekerja dekat minyak ni, nak kahwin, kamu memang tak payah ni orang perempuan yang datang meminang kamu nanti. Meh, kalau Akmel jadi ni Afrina hantarkan pinangan untuk Akmel. Ya, Afrina. Lepas tu dia fight dengan Gode. Okay? Okay, so kita tengok macam mana proses dia. During the fractional distillation process, petroleum is heat and steam into a distillation tower as shown in figure 2.2. The fraction in petroleum can be separate because each fraction of hydrocarbon has its own boiling point. Maksudnya kita pisahkan mereka ini berdasarkan dema punya boiling point. Kamu tahu kan distillation tu proses kita nak buat distillation. Ingat water distillation. Macam mana kita nak air daripada air, macam mana kita nak distillationkan dia. Macam mana kita nak tulenkan air tu. Mestilah kita panaskan air tu kan, betul tak? Ingat lagi tak distillation kalau dekat makmal, kita masukkan air dalam ni. Lepas tu kita sambungkan dia dengan Liebing tube, betul? Kita sambungkan dia dengan Liebing tube. Bila air tu dah mendidih, waktu akan masuk ke dalam condenser Liebing ni dan yang keluar itu adalah yang pure. Kan? Yang mana impurities akan tertinggal di sini. Impurities akan tertinggal di sini. Ini yang simple yang di dalam makmal. Kalau yang industri macam ni lah rupanya. Kalau yang dalam industri macam ni lah rupanya. Okay? Hydrocarbon with a lower boiling point will vaporize first. Betul lah, siapa yang dia punya boiling point dia tu lower, dia akan vaporize first and then reach to the top of the tower before condensing and separating. Hydrocarbon with a higher boiling point are collected at the bottom of the tower and will condense into liquid. There are two main use of hydrocarbon compound derived from fractional distillation. Jadi ada dua main use yang kita guna dalam proses ni. Yang satu kita menjadikan dia as a fuel dan yang kedua dia adalah sebagai raw material for the petrochemistry industry. Petrochemical industry as a fuel, kita ada kerosene, kita ada petrol, itu kita guna sebagai fuel, betul tak? Lepas tu kita ada juga guna petrochemical industry yang mana kita boleh buat air perfume, yang mana kita boleh buat plastik, yang mana kita boleh buat macam-macam. Itu ada di dalam petrochemical industry. Luas sangat bidangnya. Okey, contohnya ni kan, kita ambil yang dia nak fraction tadi yang fraction tadi, ini petroleum gas. Kita masukkan petroleum gas. Siapa yang dia punya boiling point dia kecil daripada 40 degree Celsius, dia akan berada dekat atas. Mereka ni mengandungi karbon sama ada 1 unsur karbon hingga 4 unsur karbon. 1 hingga 4 unsur karbon yang ada. C. 4 unsur karbon yang ada dan mereka ini bila dia ditapis dan dia akan digunakan untuk membuat cooking gas. Minyak masak tu adalah butane. Butane ni C lepas tu H. Nama dia butane. Kejap lagi lah saya cerita pasal nama tu. Tapi kamu kat sini saya nak bagi tahu korang bahawa hasil turasan yang pertama, petroleum yang kita ambil daripada laut tadi, hasil turasan yang pertama, salah satu kegunaan yang kita boleh buat adalah kita buat minyak gas untuk memasak.
Lepas tu hasil turasan yang kedua yang mana dia punya boiling point between 40 degree Celsius to 75 degree Celsius, yang mana bilangan karbon dia C5 to C9, kita jadikan dia sebagai fuel of motor vesicles, minyak kereta. Lepas tu ini yang kalau C5 sampai C10 ni naphthalene. Inilah raw material ni. Raw material for petrochemical industry ni. Ini raw material for ini nak buat shampoo, nak buat gincu, nak buat plastik apa semua ni. Mereka semua ni naphthalene ni. Kalau kamu perasan kan, kamu cuba tengok dekat botol shampoo kau orang kan, mesti ada perkataan ni, naphthalene ni, mesti ada perkataan ni. Okey? Lepas tu bawah lagi yang lambat lagi ni, ini kita panggil dia kerosin. Okey, kerosin kita buat apa? Isi minyak kapal terbang. Kerosin ni kita panggil juga sebagai minyak tanah. Minyak tanah. Kalau orang zaman-zaman dulu dia panggil minyak tanah yang kamu isi dalam pelita untuk sambut hari raya tu kan. Sebelum raya letak minyak tanah dulu dalam pelita tu, yang orang-orang tua dulu sebelum kita ada elektrik tu kan, dia pakai kerosin kan, betul tak? Minyak tanah. Okey. Lepas tu bawah lagi diesel. Bawah lagi diamond ni adalah diesel. Diesel oil ni kita guna dalam heavy kenderaan berat, lori, bas, biasanya kita akan isi di diesel. Okey, lepas tu bawah lagi lubricant oil, minyak pelincir yang kita isi dalam kereta. Lepas tu bawah lagi fuel oil for ship and power station. Fuel oil ni yang kita guna untuk power station, nak bekalkan elektrik. Lepas tu dia punya produk paling last yang mana dia punya melting point adalah sangat tinggi, which is 500 degree Celsius, yang kita panggil dia sebagai bitumen. Kegunaan bitumen adalah untuk membuat jalan raya. You cuba bayangkan bumi kita ni luas setara mana, jalan raya banyak lagi yang tak ada dibuatnya, betul tak? Maksudnya banyak lagi petroleum yang perlu kita sedut dan kita buat jalan raya ni. Maksudnya memang sempatlah korang, kalau korang nak bekerja dalam bidang ni, memang sempat sangat-sangat lah. Memang boleh kumpul harta banyak lagi kan. Okey. Jadi petroleum yang kita sedut tadi kita masukkan di dalam ni, lepas tu kita panaskan dia. Siapa yang cepat mendidih tu, dia akan naik atas. Lepas tu dia mendidih. Kita pun kumpul. Jadi produk ni kita buat gas. Produk yang kedua, tapisan yang kedua, kita boleh buat letak dalam minyak kereta kenderaan. Tapisan yang ketiga, ini banyak benda, kegunaan sangat-sangat banyak dan kegunaan kita dalam kehidupan harian. Lepas tu kerosin boleh letak minyak kapal terbang. Lepas tu diesel boleh letak dalam lori, dalam bas. Lepas tu boleh buat minyak pelincir. Lepas tu kita boleh buat fuel oil untuk menjana tenaga elektrik. Dan last sekali kita boleh buat jalan raya. Kamu tengok, tak ada pembaziran langsung. Petroleum tak ada pembaziran langsung. Semua benda kita boleh buat. Kan, betul tak? Okay, cracking. Cracking ni heat at a high, a catalyst is a mixture of aluminum oxide ataupun silicon are usually used to increase the rate of fraction. Okay, smaller hydrocarbons such as petrol that is used as fuel. Alkane and alkyne hydrocarbon will shorter chain to be used as raw material in the manufacturing of polymer,
medicine, detergent, solvent, fertilization and many more useful product. Ni alkyne hydrocarbon ni. Banyak ni produk yang kita boleh buat. Seorang boleh buka kilang polimer, seorang boleh buka kilang ubat, seorang boleh buka kilang deterjen, seorang boleh buka kilang kilang fertilizer. Kan, betul tak? Ini semua kita asalnya daripada petroleum. The demand for the smaller size hydrocarbon is higher because it combutes easily and is used as fuel. The separation of petroleum compound through fractional distillation cannot meet the high demand of smaller size hydrocarbon. Apa ni? Tak faham. Okay, long chain hydrocarbon. Okay, kita crackkan dia kepada short hydrocarbon dengan menggunakan catalyst. Okay, example, long chain hydrocarbon, kita crack dia menjadi, ini 2 je. Ini pula 1, 2, 3, 4, 5. Jadi chemical equation daripada ini jadi ini. Tak ada apa. Ini hanyalah satu proses cracking. Satu proses cracking. Kamu tengok ada berapa C ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daripada 7, dia pun cracking. Dia cracking. Dia jadi 1, 2 kat sini, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi benda cracking tu maksudnya benda daripada yang panjang kita pendekkan dia. Macam decan. Daripada dia ada C10. Tengok 2 campur 5 jadi 10 dengan dia membebaskan hydrocarbon. Ini kamu kena tengok juga dia punya balance. Chemical equation tu dia kena balance. Okay, ini fractional distillation of petroleum. To study the fractional distillation of petroleum and cotton. Ini. Wow, ada ya dalam ni. Sebenarnya saya pun tak tahu. Actually ini adalah bab baru ni. Sebelum ni tak ada pun kita nak buat fraction ni. Tengok kita buat di makmal. Kalau di makmal macam ni lah cara kita buat. Di makmal macam ni cara kita buat. Kamu tengok kita masukkan petroleum, kita masukkan porcelain dish, lepas tu kita panaskan dia. Lepas tu kamu tengok ni. Dia kata dia suruh kamu gently heat the petroleum and collect 4 fraction of petroleum into 4 separate test tube at a temperature range 30 degrees Celsius to 80 degrees Celsius. Maksudnya kita kena tengok ni dekat temperature ni. Kita kumpul produk 30 hingga 80. Lepas tu dah habis kita tukar lagi produk lain 80 to 120. Lepas tu sambung lagi. Maksudnya ada berapa set? 1 set, 2 set, 3 set, 4 set. Kita ada 4 set. Lepas tu kita tengok apa? Kita tengok dia punya color macam mana, kita tengok dia punya velocity macam mana dan kita tengok dia punya saltiness tu macam mana. Dia biasanya kalau yang atas ni, kalau yang dia punya boiling point ni, boiling point dia ni low, dia punya color pun light je. Color dia light. Semakin high dia punya boiling point tu, warna dia semakin become darker. Dia semakin gelap. Dia become darker. Velocity pula kelikatan pun sama. Bila kita menurun ni, the velocity pun increase. Saltiness ni apa sayang? Siapa yang boleh tolong saya apa maksud saltiness ni? Apa maksud saltiness? Siapa boleh tolong saya? Sekejap sikit je lagi. Apa maksud saltiness? Kelikatan, viscosity ni kelikatan. Saltiness tu apa?
dia punya keras ke lembut kot. Kan? Keras ke lembut. Jadi semakin kita turun ini, dia semakin become harder lah kan. Dia semakin keras. Okay? So discussion. What are porcelain chip added? Why porcelain chip added? Sebab apa porcelain chip added? Ini memang famous soalan selalu. Why is normal thermometer not used in this activity? Kita tak boleh guna thermometer yang biasa sebab dia punya dia punya boiling point tu more than 100 degrees Celsius. Yang biasa yang temperature makmal kita yang thermometer makmal kita tu biasa yang kita guna adalah 100 degrees Celsius. State the relationship between the boiling point of the fraction petroleum and the following. Color tadi saya dah bincang dengan korang. Color bila dia bila temperature become high, color pun become darker. Velocity, temperature high, dia punya boiling point high, dia punya velocity pun akan meningkat. Quantity of soft form after burning. Soft form after burning. Apa itu salt saya? Aduh, hai. Apa itu salt? Tolong saya. Macam kotor ke? Saya Google. Kekotoran. Maksudnya baki kan? Baki selepas kita maksudnya lepas kita kumpul dalam eksperimen ni mesti dia suruh kita bakar kan. Jadi baki yang after burning ni, baki yang terkumpul after burning ni semakin tinggi dia punya boiling point, mestilah semakin banyak dia punya salt form. Okay, which fraction of petroleum is most flammable? Yang mana paling cepat yang mana paling cepat terbakar. Kita kena tengok yang mana yang paling cepat terbakar. Okay. Saya rasa yang paling cepat terbakar tu yang dia punya boiling point yang rendah lah kan. Betul tak? Siapa boiling point yang paling rendah, maka dia akan cepat terbakar. Okay. Jadi ini tugasan. Ni laboratory activity. Saya nak kamu buatlah yang ni tugasan 1. Buat report ni. Jawab soalan tu. Result tu macam mana Result tu ada ni ke? Ada link ke? Saya tengok ada link ke tak? Ada link Ada link. Tak apalah. Yang bahagian result tu korang tak payah. Mana saya nak cakap? Korang just tulis macam color, colorless. Lepas tu yang ni light color. Lepas tu medium color. Yang ni darker color. Korang tulis macam tu je. Yang ni velocity, low velocity, medium, high. Macam tu je. Korang just tulis macam tu. Boleh? Okay. What are the alternative source of hydrocarbon? Okay. Kamu tahu kan? Hydrocarbon, petroleum. Hydrocarbon ni sumber utama dia adalah petroleum. Lepas tu kamu tahu petroleum ni, nak terbentuknya petroleum ni, dia mesti nak kena berjuta-juta tahun. Jadi kalaulah petroleum ni habis, what happen to us? Apa yang terjadi pada kita? Jadi kita kena ada satu alternative source untuk kita dapatkan hydrocarbon. Sebab kita tahu hydrocarbon banyak kegunaan dia. Okay? Jadi apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat alternatif yang baru untuk hydrocarbon ni adalah melalui biomass. Biomass. Apa itu biomass? Based on our current rate of use, scientists predict the most of petroleum reserve on earth will be exhausted within 100 years only. 100 tahun sahaja lagi tinggal. Lepas tu dah habis. Maksudnya kena tunggu berjuta-juta tahun lagi untuk nak create balik petroleum itu. Kan? Jadi alternatif kita kena ambil alternatif untuk menghasilkan hydrocarbon. Okay?
Hydrocarbon refer to alternative energy source other than non-renewable fossil fuel. Okay, biomass. Biomass ni adalah organic matter of plant and animal. It contain latent energy derived from the sun. Okay, these alternative resource are renewable. Alternative energy source can be used from many chemical process derived from biomass. Okay, jadi ini yang kita boleh buat melalui biomass. Kita boleh buat biodiesel, kita boleh buat bioethanol, kita boleh buat biogas. Bio ni maksudnya dia datang daripada mana? Datang daripada organic matter of plant and animal, dan yang mana dia ada energy derived from the sun. Dan dia akan bertukar menjadi hydrocarbon. Okay, conducting project-based learning to produce bioethanol as an alternative energy source of hydrocarbon from organic waste. Bioethanol. Produce bioethanol by using food waste found in your surrounding. Discuss with your teacher in order to conduct experiment in the school laboratory. Macam mana Yang ni boleh kot kita buat ni. Ni STEM ni. Kita buat project based learning. Kita nak produce bioethanol. Ini rasanya dalam biologi form 4 dulu kamu dah buat ni. Yang mana Cikgu Zu suruh korang kumpulkan sisa-sisa makanan, macam tulang ikan, macam nasi yang tak habis. Cikgu Zu suruh korang simpan makanan dalam satu bekas kan, betul tak? Nanti saya study dengan lebih lanjut lagi untuk aktiviti ni. Macam menarik, boleh buat ni. Okay, so habislah topik kita hari ni. Yang mana hari ni dalam kelas saya ajar kamu, saya hanya cerita kepada kamu berkenaan dengan carbon compound. Yang mana carbon compound kita boleh kelaskan dia kepada organik dan inorganik. Carbon compound adalah compound yang mengandungi carbon, yang mana kita boleh kelaskan dia kepada organik dan inorganik. Dan carbon compound pula, satu kita boleh kelaskan dia kepada organik dengan inorganik. Yang kedua kita boleh apa? Yang kedua kita ada karbon tu, ada yang jenis hydrocarbon, ada yang jenis non-hydrocarbon. Hydrocarbon maksudnya ada karbon dengan hidrogen, non-hydrocarbon adalah karbon, hidrogen dan ada unsur-unsur yang lain. Lepas tu untuk hydrocarbon pula kita ada unsaturated and saturated hydrocarbon. Kan betul tak? Ni carbon compound ada organik, ada inorganik. Lepas tu yang organik pula kita boleh pecahkan dia hydrocarbon dengan non-hydrocarbon. Yang hydrocarbon pula kita boleh pecahkan dia lagi kepada saturated and unsaturated hydrocarbon. Okay, based on the figure above, state the definition of organic compound hydrocarbon. Okay, ini jawab ya, ini jawab. What is mean by cracking? Okay, cracking tu kita pecahkan daripada long to the short rantai tu. Okay, copy and complete the following reaction. Okay, kamu tengok ni. Kalau C10H22 dia jadi C6, tambah dengan berapa lagi? Mestilah C4 kan? Dia mesti balance. Equation dia ni mesti balance sayang. Kamu tengok kat sini. Ini C dia ada 10. Kat sini C dia hanya ada 4. Maksudnya balance lagi C4. H dia ada 22. Kat sini kita dah guna 14. Jadi 22 tolak 14. Berapa H dia? 22 tolak 14. Kamu akan dapatlah jawapan. Berapa H dia? Okey, kalau dekat sini kamu tengok 4 tambah 3, 7. Tambah lagi 4, 10. Maksudnya kat sini C dia adalah C10. H dia berapa? H 8 tambah 6 tambah 14. Jadi kamu tahulah H dia berapa. Ini kalau kamu
kamu pandai balance kan, kamu tahulah berapa kuantiti dia kan. Okay, discuss the importance of cracking process. Tadi dah ada kan, dah ada. Cracking process ni sangat important sebab daripada lonceng tu kita boleh crackkan dia kepada short, yang mana kalau C tu kita shortkan dia kepada C5, C6, C7 tu dia very useful as a raw material. Okay, itu sahaja dalam kelas saya hari ini. Untuk 2.2 memang sangat panjang. Kita akan sambung dalam next class. Okey, dah pukul 1. Saya rasa kamu pun dah boring dengan saya popek-popek. Saya tengah fikir macam mana saya nak buat untuk saya tak popek-popek. Macam mana saya nak buat untuk korang pula yang popek-popek. Saya rasa saya nak kena bagi task dulu dekat korang. Lepas tu korang present. Okey tak kalau macam tu? Boring kan dengan saya popek-popek je kan? Nanti sebelum kelas saya akan bagi task kat korang siap-siap. Lepas tu korang sendiri yang kena present. Saya dengar dan saya menyapu. Macam tu sahaja. Okey? Boleh? Okey, so itu sahaja dalam kelas saya hari ini. Kelas saya hari ini ada 2 tugasan. Tugasan yang pertama yang buat projek fraction tu, petroleum fraction dekat Makmal tu. Yang kedua yang maksud tu. Yang ni. Ini tugasan yang kedua. So, itu sahaja. Okey, sekian. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Okay, teacher. Thank you.